Bandar-bandar barat sekarang ni tengah buat sesuatu yang ramai orang tak perasan. Mereka bukan tengok Kuala Lumpur untuk jadikan contoh. Mereka tengok Yogyakarta. Sebuah bandar kecil di Indonesia yang ramai orang Malaysia pun belum pernah jejak kaki kat sana. Dan bila kau tahu kenapa, kau tak akan tengok pembangunan bandar dengan cara yang sama lagi. Kalau kau tengok video ni sekarang, tolong bantu saya buktikan satu benda. Kawan saya dari KL kata orang Malaysia tak minat benda-benda macam ni. Dia kata lebih baik buat konten pasal drama atau artis. Tapi saya percaya kau orang semua lebih dari itu. Tekan subscribe dan tunjuk yang Malaysian memang suka belajar benda yang betul-betul bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang bayangkan kau berada di Oslo, Norway, atau Portland, Oregon, atau Freiburg, Jerman. Perancang bandar kat sana tengah duduk dalam mesyuarat, buka laptop dan tengok video pasal sebuah bandar di Jawa Tengah. Mereka ambil nota, mereka ambil gambar, mereka hantar juru perunding ke sana. Bukan ke Kuala Lumpur, bukan ke Singapura, ke Yogyakarta. Kenapa? Apa yang ada kat Yogyakarta yang Kuala Lumpur tak ada? Dan sebelum kau orang kata ini tak masuk akal, dengar dulu. Sebab jawapan dia bukan pasal teknologi, bukan pasal duit, bukan pasal kecanggihan infrastruktur. Ia pasal satu falsafah yang Yogyakarta pegang, yang kebanyakan bandar moden dah lama buang dalam tong sampah. Jom kita bedah satu-satu. Pertama sekali, kita kena cakap pasal jalan kaki. Kedengaran biasa kan? Tapi tunggu dulu. Kat Yogyakarta ada konsep yang mereka panggil kawasan pedestrian. Dan yang paling terkenal ialah Jalan Malioboro. Kau orang mungkin pernah dengar nama ni, tapi yang kau orang tak tahu adalah cara mereka urus jalan ni yang buat perancang bandar barat jatuh cinta. Mereka tak buang kereta terus. Mereka tak buat jalan tu eksklusif untuk orang kaya. Mereka buat transformasi berperingkat yang melibatkan peniaga kecil, penduduk setempat dan pelancong dalam masa yang sama. Kesan dia, ekonomi jalan tu naik 40% dalam tempoh 3 tahun. Peniaga lama tak kena halau, malah mereka dapat lebih pelanggan. Ini yang buat Freiburg dan Oslo ternganga. Sebab kat Eropah sendiri pun banyak projek pedestrian yang gagal sebab peniaga kecil kena campak keluar. Yogyakarta buat cara lain, dan ia berhasil. Kau sedar tak apa yang baru saya beritahu kau? Yogyakarta selesaikan masalah yang bandar-bandar maju pun masih tercari-cari jawapannya. Sekarang kita pergi ke perkara kedua, sistem pengangkutan awam yang mereka panggil Trans Jogja. Kalau kau orang compare dengan Rapid KL atau MRT kita, dari segi teknologi memang kita menang. Tapi bukan teknologi yang barat tengok. Mereka tengok integrasi. Trans Jogja bukan sekadar bas, ia satu ekosistem. Kau boleh naik bas, beli makanan dari gerai tepi jalan, sambung naik beca elektrik, dan semua ni terkoordinasi dalam satu aplikasi mudah yang orang tua pun boleh guna. Tambang dia RM4,000. Lebih kurang RM1.20 untuk pergi ke mana-mana dalam bandar. Dan load factor mereka, maksud saya peratusan kerusi yang terisi, adalah antara yang tertinggi di Asia Tenggara untuk sistem bas bandar bersaiz sederhana. Bandar-bandar barat yang tengah struggle nak buat orang tinggalkan kereta datang belajar formula ni. Sebab Yogyakarta buktikan, kau tak perlu MRT berbilion ringgit untuk buat orang pilih pengangkutan awam. Kau perlu buat ia mudah, murah dan boleh dipercayai. 3 perkara ni je. Cuba kau fikir balik. Bila kali terakhir kau rasa pengangkutan awam kita memenuhi 3 syarat tu serentak? Kita masuk segmen ketiga sekarang. Dan ini yang paling mengejutkan. Pengurusan warisan budaya sebagai infrastruktur bandar. Ini konsep yang Yogyakarta perkenalkan secara tak langsung dan barat ambil masa lama nak faham. Kat sana, Keraton Yogyakarta bukan sekadar museum. Ia bukan sekadar tarikan pelancong. Ia adalah nadi sistem sosial bandar. Kawasan sekitar Keraton yang mereka panggil Kota Gede dan Kota Gede dirancang supaya aktiviti ekonomi, pendidikan dan komuniti berlaku dalam radius boleh jalan kaki dari pusat budaya tu.
Ini yang mereka panggil konsep bandar berbasis nilai atau value-based urban planning. UNESCO dah bagi pengiktirafan pada tahun 2023 atas konsep ini. Dan selepas itu, delegasi dari Amsterdam, dari Vancouver, dari Melbourne datang belajar. Mereka nak tahu macam mana nak bina identiti bandar yang kuat tanpa musnahkan kehidupan sedia ada. Yogyakarta jawab soalan tu dengan cara yang dah beratus tahun mereka amalkan. Kuala Lumpur ada benda ni tak? Ada, tapi kita letak ia dalam kotak berlainan. Warisan ada di satu sudut, pembangunan ada di sudut lain. Yogyakarta campurkan dua-dua. Dan itulah bezanya. Sekarang kita nak buka satu lagi rahsia. Ini yang saya janjikan awal tadi. Kenapa Yogyakarta dan bukan bandar Indonesia yang lain? Kenapa bukan Jakarta? Kenapa bukan Surabaya? Jawapan dia ada pada satu konsep yang mereka panggil Hame Mayu Hayuning Bawana. Ini falsafah Jawa yang bermaksud menjaga keindahan dan keharmonian alam. Bukan poetik semata-mata. Ia diterapkan dalam setiap keputusan pembangunan bandar. Bila ada projek baru nak dibina, soalan pertama yang ditanya bukan berapa kosnya. Soalan pertama adalah, adakah ia selaras dengan nilai komuniti dan alam sekitar? Kedengarannya macam lambat dan tak praktikal kan? Tapi keputusannya adalah, Yogyakarta ada antara kualiti udara terbaik untuk bandar bersaiz sama di Asia Tenggara. Ruang hijau mereka mencakupi 30% kawasan bandar. Dan kadar kebahagiaan penduduk yang diukur oleh kajian universiti tempatan konsisten tinggi berbanding bandar lain yang lebih kaya. Rancang bandar dari Portland datang bukan sebab Yogyakarta kaya. Mereka datang sebab Yogyakarta gembira. Dan gembira itu ada formula. Kita dah hampir ke penghujung, tapi ada satu lagi perkara yang perlu kau tahu, yaitu bagaimana Yogyakarta urus bencana. Bandar ni duduk berhampiran Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Letupan besar berlaku pada 2010. Ramai jangkakan bandar ni ambil bertahun-tahun untuk pulih. Tapi dalam masa 3 tahun, Yogyakarta bukan sekadar pulih. Mereka bangun semula dengan lebih baik. Sebabnya mereka ada sistem pengurusan bencana berasaskan komuniti yang sudah sebati dalam DNA bandar tu. Bukan bergantung semata-mata pada kerajaan pusat. Setiap kampung ada protokol sendiri. Setiap kawasan ada simpanan sumber sendiri. Konsep ini sekarang dipelajari oleh bandar-bandar di California yang hadapi ancaman kebakaran dan di Belanda yang hadapi ancaman banjir. Jadi sekarang kau dah tahu, bukan kecanggihan yang barat cari, bukan pencakar langit, bukan lebuh raya 6 lorong. Akan mereka cari apa yang Yogyakarta ada, yaitu bandar yang tahu siapa dirinya, tahu apa yang penduduknya perlukan, dan tahu macam mana nak kekal relevan tanpa hilang jiwa. Dan soalan besar yang kau kena bawa balik. Malaysia ada semua sumber yang Yogyakarta ada. Malah lebih banyak. Tapi adakah kita guna dengan cara yang sama? 3 benda yang kau kena ingat dari video ni. 1. Infrastruktur terbaik bukan selalu yang paling mahal. 2. Identiti budaya boleh jadi kekuatan ekonomi kalau kita urus dengan betul. 3. Bandar yang gembira lebih berharga dari bandar yang kaya tapi kosong rohnya. Kalau video ni bagi kau perspektif baru, tekan like sekarang. Subscribe kalau kau nak terus belajar benda-benda yang sekolah tak ajar. Dan tinggalkan komen. Ceritakan pada saya, bandar mana kat Malaysia yang kau rasa ada potensi macam Yogyakarta? Saya nak baca semua jawapan kau orang.